Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Hydroponik Malaysia. Ya, ini kita akan sambung lagi dengan sistem hidroponik dash bucket ni. Okey, untuk hari ni saya cuba untuk siapkan stand ataupun kaki untuk kita letakkan bucket ni. Dan untuk kaki ni kita akan gunakan bahan yang sama. Kita akan gunakan angle iron ataupun angle bar ni sebagai kaki. Dan saiz dia pun lebih kurang sama macam saiz yang kita buat untuk tempat letak filter ni. Untuk bucket dalam dash video saya cuma buat satu saja sebagai contoh. Saya tunjukkan macam mana cara untuk kita buat dash bucket ni. Dan kalau yang masih baru dekat channel ni, yang tak tahu macam mana cara untuk kita buat dash bucket ni, boleh tengok link video kat atas ni. Okey, dalam video yang lepas ramai yang komen, ramai yang tanya pasal media tanaman. Dan macam ni saya gunakan leka bor sebab leka bor memang dah ada. Okey, dan untuk media tanaman dalam sistem dash bucket ni, tak semestinya kita gunakan leka bor sebab saya tahu leka bor memang mahal. Okey, selain daripada leka bor, kita boleh gunakan batu sungai. Saya suka gunakan batu sungai sebab batu sungai ni dia pH neutral, dia takkan efek pada pH. Okay, yang kedua adalah batu konkrit ataupun batu tiga suku, yang batu yang biasa digunakan dalam konkrit buat tiang rumah tu. Okay, batu tu pun boleh guna dan saya pernah cuba dulu, saya gunakan batu tu dalam sistem aquaponik dan saya tanamkan tomato pun tak ada masalah. Mungkin kesan perubahan pH tak terlampau tinggi sebab batu tu saya rasa dia bersifat alkali sebab dia batu kapur. Cuma masalah dia masa tu apa yang saya perasan dalam grow bag tu mudah tersumbat lah sebab batu tu dia mudah hancur. Jadi kalau nak gunakan batu konkrit atau batu tiga suku tu, pastikan kita basuh dengan bersih, kita buang semua pasir-pasir yang ada dan kotoran yang ada pada batu tu. Dan boleh juga kita guna, tapi kelemahannya satu saja sebab batu tu berat berbanding dengan leka bor. Jadi kita kena buat kaki ataupun stand yang lebih kukuh, yang lebih solid lah. Dan ada juga yang masih belum jumpa dekat mana nak beli bucket ni. Sebenarnya saya dah letakkan link dekat video description, dekat bawah video tu, link untuk dapatkan tong ni. Dan kebanyakan peralatan yang saya gunakan dalam sistem aquaponik ataupun hidroponik ni, memang saya sertakan link dekat bawah, dekat video description. Link tu kalau klik akan terus ke Shopee untuk terus buat pembelian semua peralatan yang saya gunakan. Dan termasuklah pump yang akan saya gunakan nanti pun saya akan letakkan link juga. Lagi satu pasal media tanaman ni, selain daripada leka bor, batu konkrit, batu sungai, kita boleh gunakan juga atap genting. Atap genting dulu kan ada atap genting yang dibuat daripada tanah liat tu. Kita boleh pecahkan atap genting tu dan kita boleh jadikan sebagai media untuk tanaman. Ada juga yang komen yang tanya apa jenis tanaman yang sesuai untuk sistem dash bucket ni. Sebenarnya sistem dash bucket ni saya suka gunakan sistem dash bucket untuk tanaman yang besar, contoh macam timun, tomato, terung, cili dan sebagainya. Dan untuk sistem yang baru ni, saya akan tanam dengan timun dulu sebab saya cari benih tomato tak jumpa, mana saya simpan pun saya tak tahu. So hari ni kita akan semai benih timun ni. Dan untuk semai saya gunakan media kokopit. Ini saya beli online je. Jadi saya beli ni untuk succulent plant sebab anak saya yang perempuan tu dah mula minat untuk bercucuk tanam. So saya belikan dia succulent plant sebagai permulaan lah untuk belajar untuk menanam. Dan saya udah sekali dengan kokopit ni. Kokopit ni dah ada sekali dengan perlite. So ini saya akan gunakan sebagai media untuk semaian. Saya akan semai timun. Ini timun Jepun dan juga daun sup, kucai dan juga ada tiga jenis tanaman lagi untuk sistem dash bucket dan juga sistem aquaponik ni. Okey, untuk semaian ni ada dua pilihan. Satu sama ada gunakan kokopit ataupun tanah, dan lagi satu boleh gunakan span. Kalau yang belum tengok satu video yang saya buat tu, saya tunjukkan cara untuk kita semai dengan menggunakan span. Boleh tengok link video kat atas ni. Kedua-dua kaedah kita boleh gunakan, sama ada untuk hidroponik dash bucket ataupun sistem aquaponik tilapia ni. Dua-dua boleh gunakan kaedah ni. Dan untuk menyemai saya gunakan pasu plastik, pasu yang kecil macam ni je. Ini saya rasa harga satu dalam RM1 lebih je satu ni.
Okay, untuk kokopit ni saya suka gunakan kokopit yang ada campuran perlite ni, sebab perlite ni dia boleh bersifat water retention, dia boleh menyimpan air sama macam span, jadi dia boleh bantu mengekalkan kelembapan kita punya kokopit ni. Kakak nak tolong kah? Jangan gigit kuku. Kita tanam ni timun. Okey. Ni namanya favorite lah. Macam dia tanam ni timun sebab ni namanya favorite. 4 je. Okey. Okey, dah air buat lubang dulu. Okey, gunakan apa saja yang tajam untuk kita buat lubang sikit dalam kokopit ni. Jangan gigit kuku. Okey, kalau tak sip. Yang tajam tu dekat bawah. Ni. Yang tajam ni kan dekat bawah. Cepat. Lagi 3. Saya semai 4 pokok je timun ni sebab lagi 2 ni saya nak simpan untuk tomato nanti. Okey. Okey. Lagi 2 cepat. Ni dengan ni. Cari yang tajam Okey, sini lah. Tu dah. Lupa Bas bang. Sini. Okey dah, thank you. Tomato nanti. Okey, yang ni saya nak semai daun kucai, ketumbar dengan daun sup. Okey. Ketumbar. Kemudian kucai. Benih ni pun dah lama, so saya nak habiskan je lah. Sebab benih kalau kita simpan lama pun tak elok juga, kadang dia tak nak tumbuh, jadi saya habiskan je lah. Dan lagi satu saya nak cuba strawberry, sebab sebelum ni saya semai strawberry tak pernah hidup pun. Ni saya beli lagi sekali, saya nak cuba juga. Walaupun benda ni dah lama juga, saya kena habiskan jugalah. Kita habiskan je lah. Buat strawberry memang susah sikit nak tumbuh kalau kita semai daripada biji benih ni. Ok, dah siap semai, kita siram sikit. Saya kalau semai ni saya suka siram menggunakan sprayer ni je. Ni memang air biasa je, tak ada apa-apa baja ataupun nutrien. Ok, dah siap. Ok, pasal semayan ni, saya orang tanya kat mana nak letak semayan ni. Apa yang saya buat, biasanya saya letak je kat bawah matahari, sebab panas. Cuma jangan kena hujan, sebab kalau kena hujan nanti habis bersepah kita punya tanah dan juga kita punya kokopit dan juga benih ni. So kena tutup sikit lah. Tutup dengan plastik yang transparent, cahaya boleh masuk. Dan tak perlu letak kat tempat gelap, letak tu bawah matahari tu. Okay, lagi satu pasal semayan ni, saya lupa tadi. Kalau kita nak lebih mudah, kita boleh buat indoor seedling box macam ni. Dan ni dah pasangkan lampu LED dan ada sensor untuk temperature. Kalau suhu tinggi, automatik kipas ni akan pusing. So kalau nak tahu macam mana cara nak buat ni, boleh tengok link video kat atas ni. Untuk stand ni, stand untuk kita punya dash bucket ni, ni angle air ataupun angle bar yang saya beli masa kita buat aquaponic tilapia itu. Ada saya beli 10 batang, ada balon lagi 4 batang. Stand ni panjang tadi 10 kaki saya nak buat, sebatang besi tu. Dan untuk lebar saya nak buat 12 inci ataupun 1 kaki saja. Ini contoh panjang 12 inci. So lebar dia kita buat 1 kaki ataupun 12 inci je. Okey, jadi sekarang saya perlukan 16 batang panjang 1 kaki ataupun 12 inci. Nanti kita akan potong dengan grinder.
Ok, first kita akan pasangkan bahagian hujung dulu. Ini gambaran kedudukan bucket kita nanti. Nah, panjang ni 10 kaki, bucket saya cuma ada 6 dan jarak pun agak jauh lah ni. Jadi saya rasa tak payah saya buat dulu dengan 6 bucket ni, dan kalau perlu tambah saya akan tambah aja sebab jarak masih ada. Masa kalau tambah lagi 2 bucket pun okey. So kalau dia lagi 2 bucket, so total kita akan ada 8 bucket. Buat sementara ni kita akan pasang untuk 6 dulu. Dan kedudukan nanti kita berubah, mudah aja. Bahagian atas dah siap untuk 6 bucket, dan saya rasa kalau jarak 10 kaki ni 6 bucket pun dah cukup dah, sebab kita boleh ada jarak yang cukup untuk pembesaran tanaman nanti. Sebagai contoh, kalau kita tanam macam pokok timun ataupun rock melon yang biasa berdaun besar, saya rasa jarak ni sesuai. Kalau kita tengok jarak tengah ni lebih kurang dalam 21 inci ya. Jadi saya rasa sesuai lah. Sepanjang 10 kaki ni kita cuma perlukan 6 bucket je, tak perlu tambah lagi lah. Kalau untuk tanaman yang kecil mungkin okey kalau kita lebih daripada 6, tapi kalau untuk tanaman yang besar, timun, rock melon yang berdaun besar, berdaun lebar, ini dah cukup dah saya rasa. Cukup dah dengan 6. Untuk kaki ni bahagian atas dah siap, kaki belum lagi. Kalau yang ni tu saya buat 2 kaki ataupun 24 inci. Untuk yang dash bucket ni saya nak rendahkan sikit, cukuplah setakat 18 lebih kurang ni lah, rendah sikit daripada yang ni. Ok, saya dah potong panjang 18 inci untuk kaki ni, tapi tak cukup, besi dah habis. So saya ni tak dapat juga nak siapkan kaki ni, stand ni. Dan untuk panjang 10 kaki ni saya rasa perlukan 8 kaki. Kalau 4 je tak cukup, takut nanti bahagian tengah ni dia akan melendut ataupun melengkung. So untuk hari ni saya akan cuba pasang dulu, tengok setakat mana yang boleh pasang. Sebab hari pun dah petang, hardware pun dah tutup, ini saja yang tinggal. So tak apa, kita cuba pasang dulu. Untuk kukuhkan lagi struktur stand ni, saya akan tambah lagi 4 kaki, 2 di bahagian depan ni dan 2 di bahagian belakang ni. Kita akan tambah kaki. Cuma sekarang ni masalah sebab angle lain untuk angle bar ni dah habis, kedai awal dah tutup. Nanti saya akan dapatkan lagi. Kemudian bila dah ada kaki ni, kita akan buat pengadang untuk kukuhkan lagi bahagian kaki ni. Dan bila dah siap, saya akan cat, dan kemudian kita akan letakkan rubber feet pada setiap kaki. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.